Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan kongsikan ekstra tips untuk sejarah kertas 2, yang mana biasanya terdapat soalan-soalan tertentu yang dianggap oleh calon begitu sukar atau susah, tetapi sebenarnya soalan-soalan itu senang kerana berdasarkan peta atau gambar tertentu terdapat clue-clue tertentu yang membolehkan calon menjawab dengan mudah. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang pertama. Kalau kita lihat soalan yang pertama ini adalah soalan yang berasaskan peta. Jadi bila soalan berasaskan peta, calon-calon mestilah memerhatikan peta tersebut dengan teliti. Kita lihat di sini ada kawasan yang berlorek. Di samping itu ada label-label tertentu seperti Parsi, Babylon, Semenanjung Tanah Arab. Kemudian kalau kita lihat ada lagi label tertentu seperti Sungai Indus, Sungai Tigris, Sungai Euphrates, Sungai Nil. Dan juga terdapat laut, yaitu Laut Mediterranean. Jadi kita lihat apakah yang diminta oleh soalan ini. Soalan ini berbunyi, mengapakah kawasan tersebut menjadi sasaran perluasan kuasa. Jadi sebenarnya dalam peta ini ada panduan dia, ada clue dia, ada jawapan dia, ada clue yang boleh kita jadikan sebagai jawapan. Contohnya sungai ini kan. Sungai ini selain sungai terdapat juga pesisir pantai ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada dua pesisir pantai yang utama ya. Lembah sungai, biasa kita kaitkan dengan tanah yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Seterusnya mempunyai sumber air untuk kegunaan harian, kegunaan pertanian, kegunaan untuk penternakan ya. Selain itu terdapatnya sumber makanan di kawasan lembah sungai itu maupun di kawasan pesisir pantai ya. Dan sungai juga dijadikan sebagai kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan. Jadi kita boleh menggunakan kata kunci yang utama yaitu lembah sungai. Kemudian kita boleh gunakan anak-anak kata kunci ini untuk membuat huraian. Seterusnya pesisir pantai. Kita lihat di sini, contohnya pesisir pantai di Laut Mediterranean itu, strategik. Ya, kawasan laluan utama kapal ya, yang boleh dijadikan sebagai pelabuhan ya. Kemudian membawa kepada pembangunan industri perkapalan, mengembangkan kegiatan perdagangan dan seterusnya, membolehkan aktiviti perikanan dijalankan. Jadi sebenarnya kalau calon menguasai dengan baik ya topik bab 1 yang proses pembentukan tamadun tu kan, ataupun agraria maritim tu, calon boleh aplikasikan pengetahuan itu dalam soalan ini. Jadi sebenarnya calon boleh dapat lebih daripada 8 markah untuk soalan ini jika boleh menggunakan clue yang ada di dalam peta tersebut dengan baik. Kita beralih pula kepada soalan yang berikutnya. Kalau kita lihat soalan ini berbunyi, bagaimanakah peperiksaan awam dijalankan dalam tamadun Cina. Jadi sebenarnya gambar ini boleh memberikan jawapan kepada soalan ini juga ya. Antaranya kalau kita lihat ini adalah kawasan istana. Jadi peperiksaan awam dijalankan di istana ya. Selain itu kalau kita lihat ini sebenarnya maharaja ya. Jadi peperiksaan awam ini dijalankan di hadapan maharaja ya. Kemudian kalau kita lihat ini adalah pengawal ya, yang melihat, meninjau bagaimana peperiksaan itu sedang berlangsung dan sebagainya. Jadi peperiksaan awam ini dikawal dengan ketat, Kalau calon-calon masih boleh ingat ya, apa terjadi jika didapati meniru, mereka akan dihukum bunuh ya. Jadi dari gambar ini pun calon sudah boleh mendapatkan clue dan boleh mencapai 3 markah yang diperuntukkan dalam soalan ini. Soalan yang seterusnya, kalau kita lihat soalan ini juga berasaskan peta dan sebenarnya ada jawapan di sini. Mengapakah pelabuhan Tanjung Pelepas ya, PTP itu pelabuhan Tanjung Pelepas dibina di kawasan tersebut? Di manakah pelabuhan Tanjung Pelepas? Adalah kawasan yang berlorek ini ya, yang kawasan berlorek. Jadi kalau kita lihat kenapa pelabuhan itu dibina di sana, kita boleh gunakanlah peta ini untuk menjawab. Contohnya strategik. Kenapa dia strategik? Di tengah antara Selat Melaka dan Singapura ya. Selat Melaka di kiri dan di kanan adalah Singapura di tengah. Kemudian selain itu terletak berhampiran dengan Singapura ya. Ini juga dapat markah. Kenapa kalau dekat dengan Singapura dapat markah? Sebab Singapura ini dia sangat terkenal sebagai pelabuhan yang hebat ya di Asia Tenggara ini. Jadi bila dia berdekatan
dengan pelabuhan yang hebat. Jadi kapal-kapal yang singgah di Singapura itu ada pilihan untuk pergi ke pelabuhan Tanjung Pelepas ya. Okey, seterusnya terlindung dari angin monsun. Okey, ini pun juga dapat markah. Kalau calon bagi lagi contoh angin monsun juga dapat markah. Jadi di sini pun sebenarnya hanya dengan menggunakan peta ini calon boleh memberikan lebih daripada 4 markah. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang berikut ini. Kalau kita lihat soalan berikut ini, soalan ini berkaitan dengan soalan sejauh manakah. Jadi biasanya soalan sejauh manakah ni disertakan dengan fakta ya. Jadi calon hanya perlu ulas atau huraikan faktor yang sedia ada dalam soalan tersebut. Calon boleh memberi atau menghurai faktor-faktor lain selain daripada yang tertera pada soalan, tetapi setelah memberikan huraian atau ulasan pada faktor yang terdapat pada soalan. Jadi apa yang calon perlu buat ialah bagi ranking dulu pada setiap fakta yang ingin calon huraikan. Okey, apakah ranking itu? Contohnya, pertempatan kekal tu calon mau bagi dia ranking sebagai fakta yang penting kah, sangat penting kah, agak penting atau seumpamanya. Begitu juga bahasa dan tulisan. Jadi bagaimana cara menjawabnya ya? Okey, contohnya calon kena ikut lagi ayat pada soalan. Ciri pertempatan kekal. Saya pilih ranking penting. Ciri pertempatan kekal penting mempengaruhi tamadun kerana manusia mula menetap. Bila manusia mula menetap, maka daripada sebuah pertempatan kecil akan berkembang menjadi bandar. Bandar ini pula akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur yang menyebabkan bandar itu berkembang menjadi bandar yang lebih besar ya. Maka wujudlah pengkhususan pekerjaan di bandar tersebut. Selain itu, kita tengok isi yang kedua iaitu bahasa dan tulisan. Jadi bagi lagi ranking. Ciri bahasa dan tulisan juga penting. Terpulang mau guna penting semuanya pun tidak masalah. Okey, juga penting untuk membolehkan manusia atau masyarakat dalam sesebuah tamadun itu berkomunikasi. Ini membolehkan mereka saling memahami dan mengamalkan hidup bersatu padu. Seterusnya melalui tulisan membolehkan mereka merekod hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran, berkaitan dengan ekonomi ya. Kemudian seterusnya calon bolehlah berikan contoh tulisan. Jadi sebenarnya di sini pun calon kalau memahami teknik menjawab, memahami fakta itu dengan baik, calon juga boleh memberikan ulasan atau huraian dan boleh memperolehi sebenarnya jauh lebih banyak daripada 8 markah yang diperuntukkan dalam peraturan pemarkahan ini. Ini juga merupakan beberapa lagi contoh soalan sejauh manakah. Jadi sama juga cara menjawabnya seperti yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Sebenarnya 3 soalan ini adalah soalan yang pernah keluar ya dalam peperiksaan tahun yang sama ya, iaitu 2015. Jadi pada tahun tersebut paling banyak soalan yang bertanya soalan sejauh manakah, khususnya soalan bahagian C. Jadi di sini calon-calon kena berusaha lah ya menguasai teknik menjawab ini supaya memudahkan calon menguasai atau mendapat markah yang baik. Seterusnya kita lihat pula soalan yang berikutnya ini. Kalau kita lihat soalan ini berkaitan dengan masyarakat jahiliyah ya. Soalan berbunyi, mengapakah masyarakat jahiliyah melakukan amalan tersebut? Jadi soalan ini sudah meletakkan amalan-amalan orang jahiliyah tu seperti merompak, membunuh bayi perempuan, penindasan orang kaya terhadap orang miskin. Jadi kalau kita tengok kata kunci yang pertama tu kan, walaupun mungkin kita tidak membaca dengan detail tentang jahiliyah ni, sebenarnya kita boleh menjawab. Kalau orang merompak untuk apa? Untuk pendapatan, sumber pendapatan ya. Sama juga kalau kita tengok sumber pendapatan ya. Kalau kita ingat, kalau kita ada baca dalam buku teks, merompak itu adalah pekerjaan wajib ya, bagi orang jahiliyah ya. Okey, kemudian kalau kita tengok membunuh bayi perempuan, kenapa orang jahiliyah ni mau membunuh bayi perempuan pada masa tersebut? Sebab kalau ada bayi perempuan mereka berasa malu ya. Dan ada dikatakan seorang lelaki tu bila dia mendengar perkabaran dia mendapat anak perempuan, mukanya merah menjadi hitam. Maksudnya dia terlalu marah ya. Jadi dia malu ya, sebab mereka ingin menjaga maruah mereka ya. Jadi ulasan-ulasan seperti ini membolehkan calon dapat markah ya.
Penindasan orang kaya terhadap orang miskin. Kenapa berlaku penindasan itu? Sebab orang kaya mengeksploitasi golongan miskin. Mereka mementingkan keuntungan. Nah, jadi di sini calon-calon juga boleh memperolehi lebih daripada 4 markah jika boleh mengulas dengan baik 3 kata kunci yang disediakan dalam soalan. Soalan berikutnya yang berbunyi ulaskan lirik lagu tersebut. Jadi lirik lagu ini sebenarnya berkaitan dengan lirik lagu hijrah ya. Setiap tahun kalau sambutan Ma'al Hijrah kita akan biasa dengar dengan lagu ini ya, yaitu hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Oke, jadi kali ini calon diminta mengulas lirik lagu ini ya. Jadi apa yang berlaku berdasarkan pengalaman cikgu sebelum ini, biasanya calon dia bukan mengulas tetapi dia ulang balik lirik lagu. Jadi bila mengulang kosong markah ya. Jadi sepatutnya calon menggunakan contohnya hijrah itu pengorbanan. Oleh itu kita mesti sanggup berkorban. Sanggup berkorban untuk apa? Bagilah apa-apa alasan yang sesuai. Jadi kalau contoh ayat cikgu di sini, hijrah itu pengorbanan, maka kita perlu sanggup berkorban demi bangsa dan negara. Seterusnya hijrah itu perjuangan. Oleh itu kita mestilah sanggup berjuang demi kejayaan diri ataupun berjuang demi negara, berjuang demi masa depan keluarga atau sebagainya. Selain itu hijrah itu persaudaraan. Oleh itu kita mesti menjaga hubungan persaudaraan yang baik demi keamanan negara ya. Seterusnya hijrah itu perpaduan. Oleh itu kita mesti saling bertolak ansur demi memastikan perpaduan dan juga kesejahteraan hidup. Soalan berikut ini berkaitan dengan akhbar yang berada di pasaran masa kini ya. Cikgu yakin ya, tidak semua calon yang masih membaca akhbar biasa membaca akhbar ya. Namun begitu, untuk pengetahuan calon, apa yang ada di akhbar itu juga sebenarnya ada di berita semasa, berita TV3, TV1, TV2, Astro Awani dan sebagainya. Jadi apa-apa yang berita hangat itu sebenarnya semua ada di dalam akhbar. Jadi sebenarnya kita boleh guna isu-isu yang ada dalam berita yang ada di televisyen, di media sosial untuk dijadikan sebagai jawapan ini. Oke, kita lihat ya isu yang dikemukakan oleh akhbar, antaranya ialah isu semasa yang utama. Contohnya pernah satu masa isu One Malaysia Development Berhad, 1MDB ya. Sekarang lagi kita fokus pada isu utama seluruh dunia, yaitu COVID-19. Dan sebelum ni isu berkaitan dengan pilihan raya. Jadi calon-calon boleh menggunakan isu yang dekat dengan kehidupan calon seharian ya. Ataupun isu berkaitan dengan sukan, atlet, mungkin persaraan Datuk Lee Chong Wei dan sebagainya pada masa itu. Ikutlah berita yang berlaku pada masa anda sedang menduduki peperiksaan tersebut ya. Ataupun isu berkaitan dengan hubungan luar, hubungan Malaysia dengan Singapura, lawatan Perdana Menteri ke Malaysia dan sebagainya. Isu berkaitan dengan hiburan, artis ya, menempa nama di peringkat antarabangsa, bagi nama artis, bagi nama majlis atau program yang disertai dan sebagainya ya. Isu berkaitan dengan pendidikan, contohnya KSSM dan sebagainya ya. Isu berkaitan dengan kemalangan yang ngeri yang melibatkan mati keluarga dan sebagainya, di mana lokasi boleh ya. Semoga Anda cemerlang dalam mata pelajaran sejarah. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video cikgu yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.